Air di keras. Satu Memang air di keras. Satu Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran malam ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Pondok di dalam kebun durian dijadikan markas tokan menjalankan kegiatan pengedaran dadah. Baru-baru ini, Operasi HOP dilancarkan bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Lipis bagi membongkar lokasi rahsia pengedar dadah. Mana? Biasa. Biasa. Duri ya? Cubaan dua penagih dadah untuk melarikan diri gagal apabila dicukup sejurus lokasi itu dikepung pihak polis selepas tokannya ditahan beberapa jam sebelumnya. Kau duduk. Kau duduk. Bagi tu. Seorang daripada penagih dipercayai nekat terjun ke dalam sungai untuk meloloskan diri, namun pihak polis berjaya memberkas suspek. Selalu datang sini ke? Tak juga. Tak juga. Hari ini datang buat apa? Biasa je. Apa cakap? Ni dah sikit. Tukar dia di sini. Kenapa panas je? Panas. Panas? Berapa sekali kau beli? RM10 je. Ha? RM10 je. RM10? RM10 dapat berapa banyak? Dapat lah, boleh sekali lepas lah. Saya berapa kali ambil? Sekali macam tu lah. Sekali-kali? Pagi dah lah. Kau beli panas ke sejuk? Malam? Apa? Panas? Berapa paket? Satu je. Berapa sepaket beli? 40 lah. Siasatan turut mendapati kedua-dua suspek masih tegar melepaskan Gian walaupun pernah ditahan pada tahun lalu atas kesalahan yang sama. Port Benta yang terletak di dalam kebun durian di sebuah bukit menjadi markas seorang tokan dadah buruan polis sejak setahun yang lalu. Ni customer berapa orang ni? Customer apa? Customer awak ni yang datang ambil. Tak main. Berapa orang agak-agak? Tak tentu je. Kadang-kadang bukan saya ambil untuk tolak. Dia pakai sendiri je. Dia ke pakai sendiri? Banyak tu. Tu. Dia bukan lebih kepada pakai sendiri tu. Lebih kepada jual. Kalau pakai sendiri ni bawah 5G je. Tentu saya buka pot je. Buka pot tu istilah kita nak jual lah tu. Tak, saya tak buka. Kalau kita nak isap sendiri, kita isap kat rumah. Tak nak nyusul kawan tu. Suspek turut mendakwa bekalan dadah yang dimiliki dipercayai diperoleh dari ibu kota. Ambil barang mana? Ke Lumpur. Kuala Lumpur? Dia hantar sini. Dia hantar sini? Dia hantar dengan apa? Motor. Motor? Jumpa mana? Tak tentu. Tepi jalan besar. Ambil berapa dengan dia? 30G. 30G. Berapa harga dia bagi 30G? Siap hantar? 1G 15 ke 20. 15 ke 20. Harga ikut G lah, ikut 1G. Seminggu berapa kali ambil?
Tak tentu. Siasatan lanjut turut mendapati suspek berusia 37 tahun ini dipercayai aktif mengedar dadah sejak tamat Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan sering berpindah port bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Dah berapa lama lah berjual? 2 tahun. 2 tahun. Kau memang tidur sini lah? Tak keluar daripada sini? Keluar belum pergi ambil barang. Keluar ambil barang je? Suspek bakal berdepan dengan hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 tahun atau denda tidak kurang RM10,000 jika sabit kesalahan. Nak air ni, Meh. Air. Tak. Air ada kat dalam. Tak tu Meh, air ada kat dalam. Tak tu Dalam pada itu, seorang bapa kepada 2 anak turut ditahan dan hasil siasatan lanjut mendapati suspek sanggup meninggalkan anaknya di kaki bukit. Seorang mat Gian berusia 37 tahun didapati telah meninggalkan kedua anaknya berusia 3 dan 5 tahun di dalam kereta ini semata-mata ingin mendapatkan bekalan dadah. Ayah ada cakap nak ke mana? Nak jumpa kawan? Macam mana dia cakap? Kawan abang. Kawan abang. Kau bawa anak buat apa? Ha? Sambil balik kerja tu. Sambil balik kerja? Buat apa kau bawa anak? Ni, macam mana kalau bini awak boleh tahu ni macam mana bawa anak ni? Itulah. Yang sedihnya bawa anak tu. Sampai nak jumpa dia tu. Dia kawan saya lah. Nak ngejah. Ejah apa tu? Ngejah batu. Ha? Batu. Apa tu? Batu tu apa dia tu? Apa tu? Sabu. Ha? Sabu. Syabu. Suspek antara 6 penagih dadah yang ditahan ketika serbuan akan didakwa di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi Hawk yang dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Lipis selama 3 hari berjaya merampas dadah jenis syabu dan heroin bernilai hampir RM5,000. Operasi ini melibatkan 4 orang pegawai kanan dan juga 25 orang anggota yang membabitkan bahagian siasatan jenayah narkotik Cameron Highland dan juga bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Raub. Pada kali ini, operasi telah berjaya menghasilkan 24 orang tangkapan. Orang yang berada di luar sana, masyarakat, supaya tidak terlibat di dalam kegiatan penagihan serta pengiraan dadah. Negeri Pahang terutamanya, saya memberi amaran keras kepada mereka dan kita mempunyai beberapa saluran dan juga maklumat yang disalurkan oleh pengurusi JKK dan juga masyarakat setempat. Dalam operasi sama, kejayaan pihak narkotik turut membabitkan penangkapan di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 melibatkan 6 lelaki warga tempatan dan hampir 100 liter air ketum bersama peralatan memasak turut dirampas. Laporan Arisha Kalim, 999. Menjaja di kawasan larangan secara terbuka seolah-olah tidak gentar dengan pihak berkuasa. Alasan mencari rezeki demi menyara keluarga sering digunakan bagi menghalalkan kesalahan tersebut. Wartawan Ainul Abdul Rauf menyertai operasi yang digerakkan Majlis Bandaraya Subang Jaya di 2 lokasi sasaran sekitar Seri Kembangan dan Puchong, Selangor baru-baru ini. Saksikan perinciannya. Tindakan segelintir warga asing yang bermaharajalela menjaja di kawasan larangan sekitar Seri Kembangan, Selangor menimbulkan rasa kurang senang di kalangan penduduk setempat.
Wanita berusia 38 tahun ini mendakwa pendatang asing tanpa izin atau parti dipercayai telah menjaja di kawasan tersebut selama lebih 10 tahun selain mengganggu ketenteraman awam dengan aktiviti menyabung ayam pada malam hari. Macam ni tak betul lah. Hygiene pun susah. Kebetulan itu kebersihan pun tak ada. Buang sampah lah, bela ayam lah. Orang main game itu untuk lawan ayam ke game ke aju macam like judi lah. Majoriti sini 90% is Myanmar mah. Nepal, Myanmar, Bangladesh pun ada. Rohingya pun ada. Yang penting kebersihan tak ada lah. Langsung tak ada. Pada jaga betul-betul. Bagi menangani isu itu, Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ menjalankan operasi terhadap penjaja warga asing yang melanggar undang-undang di bawah Seksyen 46 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974. Aduan terdapat ramai penjaga warga asing yang telah berniaga di kawasan penempatan orang Malaysia lah. So, tindakan kita hanya sitaan terus. Tepat jam 4 petang, kami bergerak ke lokasi sasaran pertama yang terletak kira-kira 13 km dari pejabat cawangan MBSJ Puchong, Selangor. Ayam sekali tu. Bos melih. Ketika serbuan di pinggir jalan serta kaki lima bangunan sekitar kawasan berkenaan, pihak MBSJ turut mengesan beberapa ruang penyimpanan sampah dipercayai dijadikan tempat menternak ayam sebelum diproses dan dijual kepada pelanggan. Walaupun pernah ditahan pihak berkuasa atas kesalahan yang sama, penjual ayam berusia 56 tahun ini seolah-olah tidak serik dengan hukuman yang pernah dikenakan terhadapnya. Berniaga kat mana? Berniaga dekat sini. Kat sini. Tapi tak boleh kan berniaga? Memang saya. Tapi saya masalah jantung. Tak boleh kerja kuat. Yang berniaga semua ni tahu kan tak boleh berniaga. Memang dia orang pun tahu. Kenapa dia orang berniaga lagi dah tahu? Tapi dia orang pun tak kuat lagi, sudah tua kan yang mati tu. Dia niaga hasil lah. Lain pula alasan gadis berusia 26 tahun ini yang mendakwa kononnya tidak mengetahui perintah larangan menjaja di kawasan kaki lima walaupun sudah menetap di negara ini sejak 10 tahun lalu. Tolong beli barang lah. Ya. Tolong dia beli barang itu ayam kak, botol dia tolong. Macam ini saja. Duduk dengan family ke? Semua ada sini. Family semua ada di sini. Ya. Ini yang kerja sini kawan-kawan ke ada? Ada. Tapi dia tahu kan tak boleh berniaga tepi-tepi jalan ini. Ini baru saya Baru? Iyalah. Baru tahu? Tak, saya kerja selalu. Hari ini saya cuti. Rata-rata penjaja warga asing yang diperiksa merupakan pemegang kad UNHCR dan dipercayai menjadi pembekal barangan basah utama kepada penduduk warga asing sekitar kawasan tersebut. Dalam ada apa? Ni jual apa ni? Makanan itu. Rol. Ini pun kasih angkat. Ini pun kita kasih angkat. Bapa kepada 5 orang anak ini antara 7 penjaja warga asing yang diperiksa dan dipercayai menggunakan kenderaan pengguna lain kononnya bagi memudahkan urusan perniagaan. UNHCR. You tahu kan, you tak boleh berniaga. Kita hantar balik lah. Kita balik memang. Kita boleh jadikan. Saya pun menjaga bahasa Korang. Biasa saya kerja bahasa Korang tu tolong orang. Ini hari saya sudah 1 minggu dah saya antara kerja. Untuk saya nak ini juga dia pandai masak. Jadi kita angkat lah. Tak boleh berniaga tau. Dia tak mau berniaga lagi.
Sementara itu, serbuan pihak berkuasa di lokasi berikutnya mendapati kawasan kaki 5 premis perniagaan dipenuhi barangan jualan milik penjaja warga asing. Operasi yang disertai seramai 17 anggota Majlis Bandaraya Subang Jaya ini digerakkan susulan aduan orang awam yang diterima dan hasil risikan pihak MBSJ selama 2 minggu di lokasi terbabit. Kita pernah buat di biasalah diorang degil, memang degil. Sebab diorang ni kebanyakannya mereka ni adalah pemegang kad UNHCR. Pemegang kad UNHCR tu, so dia merasakan seolah mereka beban dari segi tindakan undang-undang. Untuk kesalahan yang berlaku pada hari ini adalah di bawah Seksyen atas 133, Seksyen 461A, negara gerai di tempat awam dan juga Seksyen 461B, halangan lah tu. Sebab diorang ni kebanyakannya berniaga di tepi jalan kan. Lepas tu di tempat awam, diorang buat ikut selera diorang sendiri. Serbuan yang dijalankan selama 3 jam itu berjaya menyita pelbagai barangan perniagaan termasuk ayam, itik, buah-buahan serta sayur-sayuran dan dibawa ke stor penyimpanan Majlis Bandaraya Subang Jaya. Pihak MBSJ berharap operasi yang dijalankan ini dapat membendung kegiatan warga asing yang bermaharajalela menjaja di kawasan larangan. Laporan Ainul Abdul Rauf 999. Skamer ini mencuri data kita melalui media sosial kita dan juga link yang kita terima melalui mesej. Link yang awak tengok ada huruf berterabur. Tiba-tiba je dia ada huruf atau ada nombor campur-campur. Kita pun tak boleh nak baca. Itu link tu jangan tekan. Termasuk link yang ada tertulis huruf A, B, K. You nak buat bayaran ke akaun individu, gunakan Semak Mio. Untuk you semak dulu nombor akaun tu. Ada rekod tak? Ada report polis ke atas nombor akaun itu atau tidak? Berapa banyak semakan pencarian ke atas nombor akaun itu? Saya tak mahu saya jujur oleh saya mati sebenarnya. Ada ha? Abang hanya ada lesen kereta je lah. Motor tak ada. Nombor plate mana? Ada motor abang saya. Ya ke? 233 notis dikeluarkan, 42 motosikal disita dalam ops khas motosikal yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan Cawangan Taiping, Perak. Seramai 73 anggota terbabit dalam operasi ini, termasuk daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Polis Diraja Malaysia, Cawangan Trafik Taiping. Saksikan perinciannya bersama wartawan Syukri Ibrahim yang turut berada di lokasi. Jabatan Pengangkutan Jalan Cawangan Taiping menjalankan ops khas motosikal bagi mengesan kesalahan trafik melibatkan motosikal yang tergolong dalam jumlah kemalangan maut tertinggi setakat ini. Taklimat operasi diberikan oleh Ketua Pengarah JPJ Perak, Tuan Muhammad Yusof Abustan. Penekanan faktor keselamatan diutamakan ke atas para anggota yang terlibat semasa operasi dijalankan bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Seramai 73 anggota JPJ terlibat termasuk 15 anggota dari Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Polis Cawangan Trafik Taiping. Selain kesalahan jalan raya, kes salah laku atau jenayah lain turut dipantau dan diberi perhatian. Para anggota juga diberi peringatan untuk sentiasa bersiap sedia sekiranya berlaku kejadian di luar jangkaan. Tepat jam 4 petang, kesemua anggota bergerak menuju lokasi yang telah dikenal pasti, iaitu di kawasan Kamunting, Taiping. Naik motor tu kena ada lesen mandu,
kan. Kemudian naik motor ni kena ada road tax, kena ada insurans, sebab benda tu melindungi kan antara pengguna jalan raya lain lah. Tapi dia orang ambil sambil lewa benda ni. Contohnya kalau kita tengok road tax motor untuk 150 baru RM RM2. Operasi bermula tepat pada jam 4 petang ketika kenderaan yang melalui jalan ini bagi menuju ke Bandar Taiping semakin bertambah. Kesemua motosikal diperiksa bagi memastikan ianya dalam keadaan yang sempurna dan layak berada di atas jalan raya. Pemeriksaan lesen dan cukai jalan turut dilakukan. Kenderaan lain seperti kereta dan juga lori turut dipantau dan diperiksa. Dalam hal ni, pemilik motor telah memberi kepada Encik, tapi dalam masa sama Encik tidak ada CDL. Kelayakan Encik tidak boleh membawa kenderaan ni di atas jalan raya. Kalau ikut perintah kami. Jadi kami kena tahan. Suruh orang lain yang ada CDL ambil kenderaan ni bawa balik. Orang ambil lesen, orang ambil motor. Baik. Saya akan letak sini. Dan motor ni salah kita ini. Ini dipanggil fancy. Dia sepatutnya ikut yang saiz tu. Betul. Ini bukan. Kalau ada berlaku kemalangan, ada kecelakaan, Encik juga susah. Dan orang lain susah. Lepas tu saya sita juga. Sementara ada orang datang, Encik punya sama kena, tapi pemilik motor tak kena. Pelbagai kesalahan jalan raya oleh pengguna motosikal dikesan dan ada di antaranya boleh menyebabkan motosikal disita. Sama ada motosikal itu milik sendiri atau dipinjam, ia hanya dibenarkan keluar daripada sitaan selepas memenuhi syarat pengubahsuaian yang dibenarkan serta cukai jalan diperbaharui semula. Saya tak mahu tak jujur. Lesen saya mati sebenarnya. Ada. Berapa lama ni? Saya lesen kereta. Memang bagi lesen apa yang ada. Abang hanya ada lesen kereta je lah. Saya. Motor tak ada. Nombor plate mana? Ini motor abang saya. Betul jujur. Ya ke? Kenapa? Lesen pun tak ada. Salah ni. Betul tak? Sebab abang saya buat accident hari tu. Plate tak ada? Kan, rotek pun tak ada. Rotek, lesen, nombor plate lah. Saya rotek tak ada. Tapi memang kita takkan benarkanlah untuk bawa motor ni nanti. Kena komplitkan, kena ada rotek semua. Motosikal ini kemudian disita dan diberi tempoh untuk pemilik memperbaharui cukai jalan dan memasang nombor plat pendaftaran kenderaan di bahagian hadapan. Yang utamanya kita nak membudayakan kepada pengguna-pengguna jalan raya, mereka perlu ada lesen ataupun dia panggil CDL, Competent Driving License. Dia ada insurans dan dia ada road tax ataupun lesen kenderaan motor. Tentang operasi kita, saya melihat trendnya telah menurun daripada awal bulan kita buat sehingga hari ini sebanyak 9,020 kes saman kita dah hantar. Tetapi untuk seminggu lepas dia punya trend mengurang. Dengan kata lain, ramai telah menyadari bahawa kepentingan mematuhi undang-undang. Jadi kalau tengok hari ini tak banyak kenderaan yang kami sita dan tidak ramai yang mempunyai kesalahan-kesalahan lalu lintas. Ya. Ini datang bayar awal tak? Bayar awal dalam masa 2 minggu RM40 je lah. Cik, kena sama kenapa? Apa nama nak lekat P? Lekat P. Oh, P tak pasal. Tadi bukan model saya. P dapat lah masa test tu dah dapat kan? Dah dapat. Tapi yang ni nombor plate. Daripada pemantauan operasi yang bersepadu dijalankan pada hari ini, pihak JPJ telah dapat mengesan beberapa kesalahan trafik. Antara kesalahan trafik yang dapat dikesan ialah mereka tidak mempunyai lesen memandu, cukai jalan yang tamat tempoh, motosikal yang tidak sempurna, yang tidak mempunyai cermin pandang sisi, exhaust bising, nombor plate fancy dan sebagainya. Daripada pemantauan pada hari ini kepada penggunaan aplikasi digital yang telah disediakan pihak JPJ, dan ini amat memudahkan kerja-kerja pemeriksaan yang telah dijalankan. Sebanyak 233 notis dikeluarkan untuk pemilik membawa kembali kenderaan untuk diperiksa dan 42 buah motosikal disita atas pelbagai kesalahan. Operasi berakhir pada jam 7 petang
dan akan diadakan dari masa ke masa bagi pemantauan kesalahan jalan raya yang lebih berkesan. Laporan Syukri Ibrahim, 999. Semua kereta dah langgar. Tahan! Bukan angkara cendol. Namun, pemandu kereta jenis Nissan Almera berkenaan disyaki melanggar lari seorang penunggang motosikal di persimpangan lampu isyarat sekitar Gombak, Kuala Lumpur. Video berdurasi 2 minit 19 saat itu memaparkan beberapa penunggang motosikal cuba mengejar suspek sehingga tular di media sosial mencecah lebih 500,000 jumlah tontonan. Kita manusia sama kan, so at least kita berhenti, jangan panik and then just tanya dia is it okay or not. Lepas tu bawa ke hospital ke kalau boleh kan. So dapatkan rawatan yang sepatutnya sebab kita dah terlanggar dia kan. Walaupun tak sengaja ke still kita kena bertanggungjawab lah. Dia ada right and wrong sebab at least dia orang ada sense of alertness untuk mendapatkan pelaku tu lah. Jadi at the same time kena ada rasa sense of safetyness tu untuk orang lain, untuk diri sendiri juga. Kalau dah langgar tu, kita kena ada rasa tanggungjawab lah untuk selesaikan masalah tu. Macam contohnya kalau terlanggar orang, jangan panik, jangan lari. Kita kena tahu situasi apa orang tu okey ke tak, kena turun dan tanya. And kena selesaikan segera. Kalau orang awam yang ada dekat tempat kejadian yang nampak benda tu, bolehlah segera hubungi pihak-pihak yang tertentu, contohnya polis ke, ambulans ke, yang penting. Dan kalau ada saksi, bolehlah serahkan rekod-rekod. Menurut Timbalan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, Superintendent Zulkafli Cik Lah, mangsa langgar lari berkenaan telah pun tampil membuat laporan berhubung kemalangan terbabit pada jam 2 petang hari yang sama. Okey, suspek telah melanggar 2 buah kenderaan lain, satu motorkar dan satu motosikal. Dan termasuk kereta suspek pun mengalami kerosakan kecil lah. Dan kedua-dua motosikal dan kereta itu telah membuat report polis di Balai Polis Trafik Kuala Lumpur memandangkan berlaku di kawasan Kuala Lumpur. Mangsa tak ada sebarang kecederaan dan kita buka siasatan di bawah Seksyen 42 Mandu dan Mandu 2. Buka. Lagi nak pergi naik, Kau tahu tak kau dah langgar berapa banyak kereta? Hei! Biarkan saya, Bang. Saya nasihatkan supaya kepada mereka ikut peraturan lalu lintas. Kalau nak menggunakan motosikal, gunakan helmet dan ikut prosedur. Dan sekiranya tidak sempat nak pakai apa-apa, kalau boleh maklum kepada pihak polis yang berdekatan untuk mengambil tindakan selanjutnya. Jangan membahayakan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda sehingga RM15,000. Suspek turut berdepan kehilangan kelayakan memegang dan mendapatkan lesen memandu sekurang-kurangnya 2 tahun jika sabit kesalahan.
Seorang wanita maut ditikam oleh suaminya di sebuah rumah di Jalan Padang New, Arau Perlis. Kejadian dikatakan berlaku ketika mangsa sedang bersiap untuk pergi ke tempat kerja. Laporan itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Suspek yang juga pesara tentera berusia 38 tahun dipercayai bergaduh dengan isterinya pada kira-kira jam 6 pagi di rumah mereka di Padang New, Arau Perlis. Suspek tampil menyerah diri di Ibu Pejak Polis Kontingen Perlis kira-kira jam 10 pagi dan siasatan awal mendapati suspek mempunyai satu rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Polis menemui mayat isterinya dalam keadaan berlumuran darah serta ditutup dengan selimut di dalam bilik tidur. Polis turut menemui sebilah pisau yang disimpan dalam sebuah beg di dapur rumah. Motif kejadian dipercayai akibat cemburu dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Seorang wanita cedera dipercayai akibat ditikam menggunakan senjata tajam pada bahagian belakang badan di sebuah dobi layan diri di seberang Takir, Kuala Terengganu. Video dari kamera litar tertutup premis berjaya merakam kejadian itu dan dipercayai senjata yang digunakan adalah sebilah gunting. Saksi di tempat kejadian menyatakan seorang lelaki lingkungan usia 20-an dilihat menaiki kereta berwarna kelabu menunggu di hadapan bangunan tersebut selama hampir 2 jam dan memasuki premis sebaik sahaja mangsa tiba. Siasatan awal mendapati tiada unsur samun dan motif kejadian masih disiasat. Seorang lelaki ditahan kerana dipercayai membakar rumah keluarganya di Kampung Besol Baru, Bukit Besi, Terengganu. Ketika kejadian, lelaki berusia 40 tahun itu keseorangan di rumah dan telah memberitahu bapanya yang dia sudah membakar rumah mereka selepas melakukannya. Hasil ujian air kencing, suspek didapati positif dadah dan menurut bapanya, Abdul Hamid Muhammad, 56 tahun, suspek sering bertindak liar dan ganas sehingga memaksanya tinggal di rumah anak perempuannya di Bukit Besi, Terengganu. Seorang lelaki berusia 33 tahun maut ditembak selepas bertindak menyerang anggota polis dengan senjata tajam di Kampung Johor, Labuk, Kelantan. Dalam kejadian, suspek gagal memberhentikan kereta yang dipandunya selepas diarahkan oleh anggota polis telah memecut laju melarikan diri sehingga terbabas di tepi jalan Machang ke Kota Baru. Sejurus itu, suspek keluar dari keretanya dan terus menyerang anggota polis dengan senjata tajam walaupun telah diberi amaran berkali-kali. Beberapa das tembakan telah dilepaskan namun suspek bertindak melarikan diri dengan sebuah kenderaan peronda polis. Akibat cedera ditembak, suspek ditemui maut pada jarak 4 km dari tempat kejadian. Siasatan lanjut mendapati suspek disyaki terlibat dalam kegiatan mencuri lembu. Di Kota Baru, Kelantan, seorang penganggur ditahan pihak polis termasuk sebanyak 234,000 pil kuda bernilai 2.57 juta ringgit dirampas dalam satu ops tapis khas pada Sabtu lalu. Suspek ditahan ketika dipercayai sedang menunggu pelanggan kira-kira jam 11 malam untuk mengedar dadah terbabit. Ketika serbuan, suspek sedang berada di luar pintu bahagian pemandu kereta yang diparkir di hadapan sebuah bangunan di Bandar Baru, Pasir Mas. Polis turut merampas kenderaan suspek yang dianggarkan bernilai RM8,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang wanita dipercayai hilang sebelum ditemui maut ketika kebakaran yang melibatkan 3 buah rumah dan 2 tempat pemunggahan ikan di Bagan Teochew sekitar Pulau Ketam, Klang pada 29 September lalu. Saksikan perinciannya dalam Tragedi 999.
Dalam kejadian kira-kira jam 12.45 tengah hari itu, mangsa yang berusia 49 tahun dipercayai hilang dalam kebakaran tersebut. Rata-rata penduduk di kawasan tersebut yang terdiri daripada nelayan disyaki keluar mencari hasil laut dan tidak berada di rumah mereka ketika kejadian. Susulan itu, sepasukan anggota serta pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pelabuhan Klang, Kota Raja Andalas serta pasukan bomba sukarela Pulau Ketam digerakkan ke lokasi kejadian. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Selangor, Wan Mat Razali Wan Ismail, wanita terbabit dipercayai berada di dalam rumahnya ketika kebakaran berlaku. Sejurus selesai proses pemadaman api, operasi mencari dan menyelamat diteruskan pihak bomba bagi mengesan mangsa terbabit, namun gagal susulan paras air laut yang tinggi. Bagaimanapun, pihak bomba berjaya menemukan mayat mangsa yang terdampar di tiang rumah musnah kira-kira jam 10 malam selepas paras air laut surut di lokasi kejadian. Menurut Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Cha Hong Fong, mayat tersebut dibawa keluar oleh pihak bomba sejurus penemuan dan identiti mangsa dikenal pasti oleh waris. Tindakan SAR, Search and Rescue, kita jalankan sehingga pukul 10 malam kita dapat jumpa satu mayat yang tidak sempurna lah, yang hangus. Jadi dan berdasarkan ada barang kemas yang masih ada di badan, di leher mangsa tu telah dicamkan oleh waris. Itulah adalah mangsa yang disebutkan tu. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.